Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awal. Kita mulakan dengan perkembangan pasaran saham luar negara. Saham di Asia Pasifik dibuka bercampur pagi ini dengan S&P 500 di Amerika tamatkan peningkatan selepas 2 hari berturut-turut. Indeks utama di pasaran New York terdahulu ditutup bercampur dalam dagangan Rabu dengan pelabur menimbang kenyataan pengerusi Bank Pusat Amerika Jerome Powell. Dalam kenyataannya kepada Kongres, Powell jelaskan yang The Fed akan menggunakan pendekatan yang berhati-hati dan kekalkan kadar faedah semasa. Pada penutup, indeks Dow Jones jatuh 71 mata, Nasdaq naik 18 mata dan juga S&P 500 jatuh 4 mata. Tambahnya dengan The Fed akan tunggu sebelum naikkan kadar faedah sesudah data ekonomi semasa yang positif. Menurutnya ketika ini kadar inflasi yang meningkat adalah susulan harga kereta terpakai, tiket kapal terbang dan juga bilik hotel yang dijangka bersifat sementara. Dalam masa yang sama, pasaran di New York turut disokong indeks PMI pembuatan yang meningkat kepada 62.6 mata, namun indeks PMI perkhidmatan jatuh kepada 64.8 mata. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen umum pelan pemulihan Perancis bernilai 39 bilion euro diluluskan. Pengumuman dibuat selepas pertemuan dengan Presiden Perancis di Paris. Pelan berkenaan dijangka meningkatkan transformasi digital dan pelaburan dalam ekonomi hijau. Daripada 39 bilion euro diperuntukkan, lebih 45% akan dibelanjakan untuk ekonomi hijau. Dana berkenaan akan diperolehi daripada pelan pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dari Kesatuan Eropah. Tahun lepas, ekonomi Perancis menguncup 8.3% akibat krisis COVID-19 terburuk sejak Perang Dunia Kedua. Dan Bursa Malaysia mengemukakan pertanyaan kepada Serba Dynamic Holdings berhad meminta maklumat terkini mengenai status dan jangka masa berhubung pelantikan penilai bebas. Pada Mei lepas, Serba Dynamic berkata juru audit KPMG tidak dapat mengesahkan kontrak dan urus niaga bernilai 3.5 bilion ringgit dengan 11 pelanggan. Penyedia perkhidmatan minyak dan gas itu menolak kebimbangan tersebut dan menyatakan pihaknya melihat tiada sebarang isu berhubung kewujudan atau kesahihan kontrak itu. Pada Selasa, Serba Dynamic umum ambil tindakan undang-undang terhadap KPMG menyatakan juru audit itu telah mengenal pasti beberapa isu dengan cuai justru meminta kepada semakan bebas. Dalam kenyataan pada Rabu, Bursa Malaysia berkata Serba Dynamic perlu mengambil langkah yang diperlukan untuk melantik penilai bebas dengan segera. Ini bagi menangani ketidaktentuan berhubung kebenaran dan ketepatan perkara itu seperti yang dibangkitkan oleh juru audit luarnya. Bursa Malaysia turut menafikan bahawa pengerusi Serba Dynamic, Datuk Mohamed Ilyas Pakir Mohamed, telah menghubungi bursa mengenai perkara itu. Dalam kenyataan berasingan, Suruhanjaya Security Malaysia turut menjelaskan bahawa pihaknya tidak berhubung dengan pengerusi Serba Dynamic seperti yang dilaporkan dalam artikel disiarkan di Edge CEO Morning Brief pada Selasa. Dan seterusnya, syarikat perdagangan FGV Holdings berhad sudah memuktamadkan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya yang baru. Pengerusinya Datuk Zulkifli Abdul Wahab berkata pengeluar terbesar minyak sawit mentah dunia itu akan membuat pengumuman yang sewajarnya selepas proses berkaitan selesai. Ketika ini, tugas dan tanggungjawab GCEO berada di bawah bidang kuasa pengarah bahagian sektor logistik dan perniagaan sokongan kumpulan Azman Ahmad. Beliau membuat kenyataan berkenaan sempena mesyuarat agung tahunan FGV ke-13. Antara kemas kini adalah Felda dan pihak-pihak yang bertindak bersama dengannya kini memegang 81% kepentingan ekuiti syarikat selepas pelancaran tawaran pengambil alihan pada harga RM30 sesaham. Beliau berkata pandemik COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelum ini sangat mempengaruhi industri ini dan FGV serta semua pemain peladangan lain turut tidak terkecuali. Bagaimanapun, Zulkifli berkata rancangan tindakan komprehensif FGV yang dilaksanakan di seluruh operasi perniagaan semasa pandemik ini telah mula membuahkan hasil yang bernilai dalam prestasi kewangan 2020. Bagi tahun kewangan 2020, FGV mencatatkan keuntungan sebelum zakat dan cukai sebanyak RM353 juta berbanding kerugian RM338 juta pada tahun sebelumnya. Perolehan meningkat kepada RM14.08 bilion dengan purata harga MSM direalisasi meningkat kepada RM2,675 satu tan.
Dan 10 buah kilang di Perak diarah tutup serta-merta kerana beroperasi tanpa kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Pada masa sama 28 kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan melibatkan pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid memaklumkan antara kesalahan dilakukan ialah gagal memastikan kapasiti pekerja tidak melebihi 60%, gagal menjalankan disinfeksi atau sanitasi 3 kali sehari dan membenarkan individu dalam pengawasan PUS bekerja. So daripada pemantauan kita buat, kita dapati kadang-kadang dia orang ambil ringan benda ni. Contoh saya bagi tadi, dia bekerja dengan melebihi 60% bekerja. So sepatutnya dia tahu. Dia bagi alasan, dia kata sebabnya walaupun melebihi kapasiti tapi ada penjarakan fizikal. Antara alasan dia bagilah. For example kilang sarung tangan kita bagi tadi. Dia kata satu line untuk memastikan mesin tu berjalan, ada satu pekerja saya. So, tapi bila kita periksa walaupun satu orang bekerja, dia patutnya ikut kapasiti yang telah ditetapkan oleh pihak MKN. Beliau pada masa sama memberi amaran kepada pihak yang dibenarkan beroperasi sepanjang PKP 3.0 supaya mematuhi semua SOP yang ditetapkan. Bagi tempoh antara 1 Jun 2021 sehingga 22 Jun, pihak Polis Perak memeriksa 4,685 premis kilang di seluruh negeri berkenaan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.